Sidang penonton yang dirahmati Allah, satu lagi perkara yang saya ingin sentuh di sini ialah kadang-kala bila datang musim-musim yang macam ni, ramailah juga orang yang mengeluarkan berbagai-bagai petua dalam perubatan lah. Dan petua-petua ini kadang-kadang disandarkan kepada Nabi SAW seperti mana yang saya sebut. Macam-macam lah. Yang nak jual produk lah, ada ustaz duduk lah belakang produk lah, makanlah produk saya ni tak kena coronavirus lah, nanti akan dibuat penghantaran dan seumpamanya. Perkara-perkara ini hendaklah kita berhati-hati, kerana saya bimbang nanti bila orang makan tak sembuh, dia kata ubat Nabi tak sembuh, padahal yang dia cadangkan itu belum tentu ubat Nabi SAW. Saya berulang kali sebut hal ini. Para ulama dalam membahaskan bahan-bahan yang disebut oleh Nabi dalam perubatan ini, yang digunakan oleh Nabi, terbahagi sekurang-kurangnya pada dua aliran. Iaitu pertama, aliran yang menganggap bahawasanya apa saja yang Nabi sebut daripada bahan-bahan habbatus sauda ke hindi ke, semua yang Nabi sebut ini ialah merupakan wahyu divine, maka dia seakan-akan merupakan wahyu, dia seakan-akan adalah dia memang tunjuk ajar Allah, seakan-akan ia tunjuk ajar Allah untuk kita semua mengamalkannya. Mazhab ini terlibat di dalamnya Al-Imam Al-Bukhari, juga mungkin Al-Imam Ibn Qayyim dalam beberapa keadaan, dan ramai juga di kalangan ahli hadis yang cenderung kepada pegangan yang seperti ini. Di sana ada aliran yang menyatakan bahawasanya apa yang Nabi sebut tentang bahan-bahan itu tidak semestinya bahan-bahan itu adalah merupakan bahan-bahan yang diwahyukan oleh Allah. Hanya konsep yang Nabi nak bagi, iaitu sakit berubat dengan bahan-bahan ubat yang sesuai. Bahkan Al-Imam Ibn Khaldun menyatakan cadangan ubat-ubatan Nabi itu hanyalah jibiliyah, yakni bukan wahyu. Apa yang ada di sekitar anak Arab yang Nabi sebut, apa yang orang Arab sebut. Macam mana Nabi jibiliyah ni merupakan benda-benda yang adat-adat yang bukan diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun amalan kecenderungan insan itu sendiri, yang apa yang ada pada kecenderungan diri insan itu sendiri. Nabi suka makan labu umpamanya, Nabi suka makan bahu kambing umpamanya. Ini bukan wahyu yang dititah pada kita, tapi kecenderungan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mazhab ini ialah mazhab yang dipegang oleh Al-Qadhi Iyad, yakni imam besar dalam masalah ini. Dia Ibn Khaldun juga terkenal di zaman moden ini, seperti Muhammad Abu Zahrah juga berpendapat dengan pendapat yang seperti ini. Saya ingin sebut beberapa perkara. Pertama, di sana ada yang jelas Quran menyatakan syifa, seperti madu yang memberi manfaat pada manusia, zait zaitun, syajaratun mubarak, pokok-pokok yang diberkati. Ini jelas. Dan kemudian Nabi SAW menyebut dengan putus tentang bagaimana manfaat bahan-bahan ini. Di sana ada bahan-bahan yang disebut oleh hadis Nabi gunakan, atau sekaligus begitu sekadar sambil lalu yang disebut oleh Nabi, yang bukan tak menampakkan kesungguhan penekanan sebagai wahyu. Hal-hal yang seperti ini mungkin pendapat Ibn Khaldun, Qadhi Iyad dan Abu Zahrah dan seumpamanya ini patut kita lihat, kerana alasannya ialah Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah melihat orang-orang Arab ini, mereka melakukan pendebungaan talqih, mereka melakukan pendebungaan tamar. Kemudian Nabi SAW kata, Nabi cakap, la'allakum law lam taf'alu lakana khairan. Jika kamu tak buat, barangkali bagus. Nabi tengok mereka buat. Mereka menganggap itu adalah wahyu daripada Allah, lalu mereka pun, Nabi tengok je. Nabi kata kalau tak buat pun bagus. Macam itu yang Nabi cakap. Lalu mereka tak buat.
Bila mereka tak buat, akhirnya pokok kurma tidak berbuah atau kurang buahnya. Dan kemudian benda ini dibawa semula kepada Nabi SAW. Maka kata, kami dah tak buat benda bungaan tamar, dan akhirnya kurang buah tamar. Nabi SAW kata, innama ana bashar, idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhu bihi, wa idza amartukum bi syai'in min ra'yin fa innama ana bashar. Nabi kata, sesungguhnya aku ini manusia. Jika aku suruh kamu sesuatu daripada urusan agama, kamu kena buat, ambil dengannya, pegangnya. Jika aku suruh sesuatu daripada pandangan aku saja, maka ini adalah pandangan manusia. Yani Nabi bezakan dalam urusan-urusan kehidupan yang biasa ni, yang bukan membabitkan soal pelaksanaan hukum hakam agama. Nabi kata macam ini pandangan bashar. Dalam riwayat Muslim juga Nabi kata, antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Sehingga Al-Imam Nawawi apabila dia meletakkan bab tarajum ataupun dia meletakkan bab bagi Sahih Muslim. Sahih Muslim itu Imam Muslim tidak meletak bab-bab itu, ia diletak oleh bapa, khususnya Al-Imam Nawawi yang meletakkan bab-bab bagi Sahih Muslim. Dia meletakkan babu wujub imtithali ma qalahu syar'an duna ma dzakaruhu sallallahu alaihi wasallam min ma'ashi dunya ala sabilil ra'i. Bab wujub imtithali ma qalahu syar'an, bab wajib untuk ikut apa yang Nabi kata yang bersifat syarak, duna ma dzakaruhu sallallahu alaihi wasallam min ma'aish dunya, bukan dengan perkara-perkara yang Nabi sebut daripada urusan dunia, ala sabilir ra'i, di atas sekadar pandangan saja. Jadi di sana ada bab-bab yang lain. Sebab itu di dalam peperangan Badar, hadis Ubad bin Munzir, walaupun hadis itu ada perbincangan di sudut sanadnya, di inqita' dan seumpamanya, kerana tapi apabila dia mencadangkan, Nabi memilih satu tempat untuk dibuat penempatan tentera, Hubab bertanya, hadhihi manzilatun anzalakah Allah, ini adakah tempat yang Allah Ta'ala telah pilih untukmu, ataupun amil harb wa ra'i wal makidah, ataupun ini peperangan, satu pandangan dan satu perancangan dalam peperangan. Bahkan Nabi kata ini perancangan, lalu dia mencadangkan tempat yang lain. Juga berhubung dengan hadis ghilah umpama, iaitu suami menyetubuhi isteri semasa tempoh isteri sedang menyusukan anak, yang pada peringkat awal Nabi ingin melarangnya, kemudian Nabi melihat orang Parsi melakukannya, baginda tidak melarangnya. Hal-hal ini ialah pandangan-pandangan Nabi SAW. Sebab itu baginda bermesyuarat dengan sahabat. Ada kala Nabi seperti peperangan Uhud, Nabi menyatakan nak berperang di Madinah, mereka kata berperang di luar kota. Ini juga adalah pandangan-pandangan strategi yang bukan bersifat arahan agama yang syarak. Maka dengan itu ada ruang pemilihan. Maka saya ingin sebut hal ini, maksudnya apabila kita jangan terlalu mengikat diri dan memberikan kata putus, oh ini kerana disebut oleh Nabi ini minum susu kambing umpamanya, maka kita pun merekalah berbagai teori tentang susu kambing, sehingga kadang-kadang perkara itu yang memang tak ada pun dalam hadis Nabi. Kita buat campuran itu, campuran ni, campuran itu. Kita kata inilah sunnah Nabi SAW. Orang pun makan, dia tak baik. Dia tak makan sunnah pun tak baik. Ini sesuatu yang bahaya. Sedangkan Nabi memanglah minum susu kambing dalam environment yang baginda ada. Habbatus sauda yang selalu saya sebut, inna hadhihi habbatus sauda shifa' min kulli da' illa min as-sam. Habbatus sauda ini ubat daripada semua jenis penyakit kecuali maut. Nabi tak bagi tahu banyak mana nak makan, sikit ke banyak ke. Nabi tak kata inilah satu-satu ubat. Memang habbatus sauda syifa, dan dia telah terbukti, tapi tidaklah menafikan yang lain juga syifa yang mungkin lebih berkesan pada iklim yang lain.
Sebab itu Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari apabila mensyarahkan hadis ini, dia kata habatus sauda untuk cuaca panas. Jika tidak, dia kata penyakit yang tidak demikian. Nabi SAW sendiri mengambil manfaat perubatan daripada ahli-ahli perubatan. Sebab itu dalam riwayat Imam Ahmad, Urwah ibnu Zubair ni adalah merupakan anak saudara Aisyah radhiyallahu anha, anak Az-Zubair ibn Awam, kerana Az-Zubair ibn Awam ni berkahwin dengan Asma binti Abi Bakar, iaitu saudara perempuan Aisyah radhiyallahu anha. Urwah ni dalam riwayat Imam Ahmad, khabar sahih, kata Syekh Syarif Al-Arnaud, Urwah ni dia pernah kata kepada Aisyah, ya ummata, wahai ibu, la a'jabu min fahmika aqul zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa binti Abi Bakar. Aku ni tak heranlah tentang kepahaman agamamu, kerana kau tahu engkau lah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak Abu Bakar Siddiq, sahabat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala a'jabu min ilmika bisy'ar wa ayyamin nas aqul ibnatu Abi Bakar wa kana a'lamun nas. Aku pun tak heran kalau kau pandai syair, kau pandai sejarah manusia. Aku kata ini anak Abu Bakar, dan Abu Bakar ni manusia yang paling berilmu, berpengetahuan. Au a'lamun nas, min a'lamin nas, antara orang yang paling berpengetahuan. Walakin a'jabu min ilmika bit-tib fa kaifa huwa. Cuma aku heran ilmu kau tentang perubatan. Macam mana kau boleh pandai perubatan? Wa min aina huwa, ambil mana ilmu perubatan ni? Yang ni dia tengok mak saudara dia ni pandai ilmu perubatan. Dia kata dalam hadis, dalam riwayat tu, riwayatnya, fadarabat ala mankibih, Aisyah tepuk bau dia, Aisyah tepuk bau Urwah, dia, dia kata, ai Urayyah, wahai si kecilku Urwah. Ni bahasa Arab ni dia tasghir, maksudnya Urwah kesayanganku, anak saudara dia. Dia kata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasqamu inda akhir umrihi atau fi akhir umri. Nabi itu sakit pada penghujung umur baginda. Wa kanat taqdamu alaihi wufudul Arab fayan'atu lahul an'at wa kuntu u'alijuha lahu famin thamma. Nabi itu sakit pada penghujung hayatnya. Utusan-utusan Arab ni datang menziarahi Nabi, wufud al-Arab min kulli wajhin, fakanat taqdamu alaihi wufudul Arabi min kulli wajhin. Perwakilan Arab ni datang kepada Nabi daripada semua pelosok. Fatan'atu lahul an'at. Kemudian mereka mensifatkan kepada baginda ataupun jenis-jenis ubat. Wa kuntu u'alijuha lahu. Aku yang menguruskan ubat tu untuk Nabi. Famin thamma, daripada sanalah aku dapat ilmu perubatan. Maksudnya Nabi sendiri apabila sakit, Nabi memakai nasihat-nasihat perubatan yang dicadangkan oleh ahli-ahli perubatan. Dengan itu, saya kadang-kadang tengok ada yang bercakap di kalangan golongan agama, mungkin mereka kena berhati-hatilah bercakap mereka. Mereka kata tak perlu dah ubat-ubatan ni, cukuplah dalam hadis Nabi ni semua dah ada dah ubat-ubat ni. Sedangkan Nabi sendiri kata Aisyah,
mengambil nasihat perubatan daripada tokoh-tokoh ahli-ahli perubatan Arab. Kata Ibn Khaldun, Nabi itu datang untuk bawa syariat, dia bukan untuk datang bawa ubat. Sebab itu ubat yang disebut oleh Nabi di sisi Ibn Khaldun ialah suatu min bab adat wa umur al-jibiliyah, adat dan umur-umur keinsanan Nabi SAW. Ia tidak merendahkan kedudukan Nabi, tapi Nabi yang spirit yang hendak dicapai, yang diberi oleh, yang semangat yang hendak ditunjukkan oleh Nabi, bila sakit berubat. Nabi kata, ya ibadallah tadawu fa inna Allah lam yada'u da'a illa wada'a lahu dawa illa da'u wahid al-haram. Dalam hadis di Abu Dawud Tirmizi, ya ibadallah tadawu, wahai Allah berubat kamu, fa inna Allah lam yada'u da'a illa wada'a lahu dawa. Allah Ta'ala bagi penyakit melainkan bagi ubat. Jadi kita cari, Nabi sendiri mencari ubat itu, kerana ini bidang ahlinya. Apabila terlalu banyak orang nak mengkomersialiskan agama, mereka reka macam-macam jenis ubat disandar kepada Nabi. Sebab itu dulu pihak JAKIM ada keluarkan supaya jangan guna nama ubat sunnah yang untuk dijualan. Di Perlis pun kita bagi tahu jangan guna. Penggunaan ini abuse nama sunnah. Sunnah Nabi ialah sakit berubat dan rujuk ubat kepada pakarnya. Apabila ubat itu memenuhi keperluan sakit itu, maka itulah ubat yang sunnah. Sebab itu saya selalu ulangi, bukan tidak ada, ramai telah menyempitkan agama. Perubatan Islam ialah jampi, kemudian kismis dicampur dengan susu kambing, campur dengan tamar, campur dengan apa, ubat Nabi SAW. Sedangkan Nabi pun tak pernah buat demikian. Ini yang saya sebut ada dalam radio klasik baru-baru ini, ada penceramahnya macam-macam hadis-hadis yang tidak sahih, sebahagiannya palsu yang dikeluarkan, lalu menceritakan kononnya Nabi buat begini, Nabi buat begini, Nabi buat begini. Banyak hadis-hadis, hatta dan hadis-hadis yang mensifatkan tentang bahan-bahan perubatan Nabi itu juga sebahagiannya tidak sahih, bahkan ada yang palsu. Sebab itu kita hendaklah berhati-hati, rujuk kepada pakar dalam hal ini. Agama ini mengiktiraf apa yang saja yang memberi manfaat kepada manusia. Jika kita lihat bermanfaat, ubat itu terbukti, vaksin itu terbukti menyelamatkan manusia, kita ambil. Akhirnya timbul golongan anti vaksin. Dia kata dalam Islam tak ada vaksin, dalam Islam makan kurma aja bagi. Ini juga tidak disebut dalam hadis Nabi demikian. Baginda kata tadawu, berubat. Fa inna Allah lam yada'u da'a illa wada'a lahu dawa. Allah tak letakkan penyakit, melainkan letak bersamanya kesembuhan, ubat. Jadi kita carilah ubat. Aisyah tolong bancuh untuk Nabi. Dia orang sifatkan Aisyah tolong bancuh untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang penonton yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Tujuan saya daripada dulu dengan usaha yang kerdil memang cuba nak menghadapi penyakit ini, iaitu penyakit orang agama suka gunakan jenama agama untuk buat produk dia. Produk itu macam-macam lah. Produk itu memang kadang-kadang asasnya ada, macam habatus sauda itu asasnya ada, tapi nak makan habatus sauda banyak mana, itu perlukan pakar. Tak boleh satu orang ustaz baca satu kitab hadis habatus sauda, ambil habatus sauda, bubuh dalam kapsul, suruh orang makan 3 biji ke 2 biji ke, kemudian dia kata ini ubat. Ini semua memerlukan kepakaran. Nabi merujuk pada pakar. Nak makan kurma ada hadis tentang ajwa, tak apa, ada hadis tentang ajwa, tapi dengan kadar-kadarnya. Adakah Nabi campur ajwa dengan susu kambing, kemudian dimusin, dimasukkan minyak zaitun, itu semua ijtihad. Kemungkinan ia berkesan, kemungkinan ia baik, kemungkinan ia sembuh, tak apa, tapi jangan sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Islam hanya terhenti kepada beberapa jenis ubat. Maka akhirnya doktor-doktor kita yang bertongkus lumus untuk menyelesaikan masalah coronavirus ini, tak pula orang kata doktor-doktor perubatan Islam. Yang perubatan Islamnya yang pergi kursus 3-4 hari, hafal beberapa jampi, jadilah dia pakar perubatan Islam. Ini sama sekali tidak benar. Doktor-doktor kita yang sedang menghadapi coronavirus ini,
mereka sedang melaksanakan tugasan sebagai para mujahid untuk mempertahankan negara ini daripada kematian dan serangan penyakit yang sama seperti serangan musuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita, luaskan minda pemikiran kita, jadikan ini adalah agama yang mana luas konsepnya, luas maksudnya, tinggi ketamadunannya, seperti mana yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.